Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan menyebut, menurut pembacaan saya, pendapat paling rajih mengenai ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan ialah ayat 281 surah Al-Baqarah. Betul, iaitulah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat tersebut, ayat 281 dari surah Al-Baqarah. Kemudian soalan menyebut di dalam hadis yang lain pula ada diceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca keseluruhan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Soalan saya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh membaca keseluruhan surah Al-Baqarah sedangkan surah tersebut masih belum habis diturunkan? Pertama sekali saya sebut, seperti yang saya sebut di awal tadi, pandangan sebahagian terjihan di kalangan ulama mengatakan pandangan ayat terakhir diturunkan iaitulah ayat dalam surah Al-Baqarah 200, ayat yang ke-281, bukan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sekalipun demikian, perkara ini kekal perbezaan pendapat ulama. Sebahagian ulama mengatakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat terakhir. Ada khilaf di kalangan ulama. Tak apa. Yang penting kita tahu keadaan tu. Kedua, kalau kita terima al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ayat yang terakhir, ia turun ketika berlaku peristiwa Hajjatul Wada'. Peristiwa Hajjatul Wada', setelah berlakunya peristiwa Hajjatul Wada', Nabi SAW hidup tak sampai 100 hari. Tak sampai 100 hari selepas turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, Nabi SAW meninggal. Kalau kita kata ayat surah Al-Baqarah dari 281 tu yang ayat terakhir, maknanya lebih lewatlah ayat itu turun. Menunjukkan tak sampai 100 hari Nabi SAW meninggal. Menunjukkan kedua-dua ayat itu turun di akhir hayat Nabi SAW. Manakala ada hadis yang menceritakan Nabi pernah menunaikan salat habis khatam satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaat, seperti salat malam yang pernah Nabi salat bersama dengan sahabat Nabi Huzaifah dan beberapa sahabat yang lain dalam peristiwa yang berbeza. Jadi bagaimana Nabi membaca seluruh surah Al-Baqarah sedangkan surah tersebut, surah Al-Baqarah masih belum diturunkan? Menarik soalan ni. Cuma menarik. Saya pun bila Arsyad Khalid tanya soalan ni, saya pun baru terfikir perkara tu. Tapi perkara ni kita kena faham sebegini. Di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, Al-Quran masih belum dibukukan di zaman kita. Jadi proses mempelajari Al-Quran bukan seperti proses pembelajaran Al-Quran yang kita lalui. Kita belajar Al-Quran dalam keadaan kita telah ada pada tangan kita mushaf Al-Quran yang sempurna, susunan surah mengikut tertiban yang telah dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Itu yang telah sedia ada di hadapan kita. Tetapi di kalangan para sahabat, mereka mempelajari Al-Quran bukan seperti kita pelajari. Bukan melalui bacaan pada kitab. Kebanyakannya bukan sedemikian. Sebaliknya, penerimaan ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW lebih bersifat al-ard dan sama'. Nabi sampaikan dan mereka dengar. Nabi sampaikan dan mereka dengar. Sebahagiannya pula mereka mengetahui susunan ayat, sesuatu ayat itu diletakkan di dalam sesuatu surah itu melalui khutbah Nabi, melalui bacaan-bacaan Nabi di dalam salat. Mereka tahu perkara itu adalah, ayat itu adalah susunannya demikian di dalam satu surah. Sebagai contoh, Nabi baca surah Sajadah di dalam salat subuh, maka mereka tahu, oh itu rupanya itu rupanya surah Sajadah. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Demikian juga surah Al-Baqarah. Nabi membaca Al-Quran, Nabi membaca surah Al-Baqarah, sahabat dengar. Dan sahabat tahu apa ayat yang termasuk di dalam surah Al-Baqarah. Maka bila ada hadis yang menyatakan Nabi membaca surah Al-Baqarah sempurna di dalam satu rakaat, sedangkan ada ayat yang turun kemudian, belum turun lagi. Maknanya pada ketika itu ayat surah Al-Baqarah itu telah sempurna pada waktu itu. Kemudian bila berlaku peristiwa Hajjatul Wada', turun pula ayat 281 dari surah Al-Baqarah, maka itu ada tambahan pada surah Al-Baqarah. Maknanya ketika hadis yang menyebutkan Nabi baca surah Al-Baqarah sempurna dalam satu rakaat itu, maknanya bukanlah sebanyak 286 ayat. Barangkali 280 tak sampai 286 disebabkan Quran masih belum sempurna turun.
Jadi ketika maklumat sahabat katalah sebagai contoh, pada malam itu Nabi baca 280 ayat sebagai contoh, ataupun 285, 284 ayat. Pada waktu Nabi baca itu, itulah yang sempurna surah Al-Baqarah. Setelah turun ayat yang lain, setelah turun ayat berikutnya pada waktu yang lain, dan Nabi bagi tahu ayat itu dimasukkan dalam surah Al-Baqarah, maka ada pertambahan ayat di dalam surah tersebut. Itu maksud dia. Jadi bila sahabat bagi tahu Nabi pernah mengkhatamkan, membaca surah Al-Baqarah secara sempurna di dalam sesuatu surah, maksudnya sempurna pada waktu itu, sebelum bukan sempurna keseluruhan penurunan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam.